Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam selamat petang, salam Ramadan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah, wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Baiklah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan ruang dan peluang lagi untuk meneruskan ibadah, untuk meneruskan kehidupan, untuk terus menerobos, menerjah dunia ini, kerana banyak rahsia kehebatan yang kita belum temui, yang berada di hadapan kita, yang sedang menanti kita. Itu banyak rahsia Allah. Jadi kita bongkar, kita cari. Okey, so Pak Boy doakan, saya doakan anda semua sihat sejahtera di hari ini. Terus cemerlang, terus rasa hebat, bersemangat, dan yang paling penting, yakin jakau. Okey, so alhamdulillah anda bersama saya Nur Hasdi bin Hasan. Okey, dalam live Facebook kita santai-santai pada petang ni. Okey, sambil saya bergerak menuju ke satu destinasi, ada urusan sedikit. Sambil Pak Boy berkongsi lah. Okey, berkongsi sesuatu yang mungkin agak remeh, tapi mungkin juga ianya penting bagi kita ataupun bagi setengah orang. Okey, so apa khabar anda semua? Jom share video Pak Boy. Okey, sharekan video ni. Lepas tu anda komen-komen sikit dalam Facebook ni, dalam ruangan chat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat beroleh sesuatu pada perkongsian petang ni. Alright, lama sebenarnya sudah tidak live di kan, baru beberapa hari lah. Dapatlah dulu agak aktif juga, tapi sejak kebelakangan ni agak kurang. Okey, yang memang setakat ini saya sudah try di live di TikTok. Live Facebook juga lah yang best. Alright. Okey, so hari ni kita mau cakap apa ya? Okay, anda bersama saya, kita mau berkongsi tentang ada yang mungkin yalah, kita biasalah, kita mahukan kejayaan, kita mahukan mencapai impian, kita mahukan mencapai matlamat kita. Kita inginkan sesuatu yang kita tulis dalam kita punya vision board kita tercapai. Tapi itulah cabarannya adalah untuk mencapainya lah, biasalah kan. Jadi kadang-kadang ada yang mengeluh, Pak Boy, Cik Nur Hasdi, saya tidak tahulah apa rahsia kejayaan. Saya tidak tahulah macam mana mau mencapai kejayaan. No problem, it's okay. Nanti kita akan cuba bincangkan benda ni. Alright, so dalam kehidupan kita, pastinya kita masing-masing ada matlamat, masing-masing ada tujuan, masing-masing ada impian, masing-masing ada cita-cita kan, untuk dicapai, untuk dimiliki, untuk digenggam kan. Biasalah semua orang. Semuanya inginkan kejayaan. Okey, jadi pastinya anda ada mungkin melakukan penulisan tentang apa matlamat, mungkin anda juga ada yang melukis, ada yang buat vision board, tampal sana tampal sini kan, collage kehidupan apa semua kan. Mungkin ada yang melakukannya begitu. Alright. Adakah itu susah? Yang mana satu susah? Saya mau tanya, ada dua soalan. Satu, yang mana paling susah? Yang pertama, meletakkan impian, menghasilkan impian, membina impian. Cerita macam membuat vision board, yang mana paling susah? Ataupun mahu mencapai impian itu. Pastinya saya yakin proses ataupun yang paling susah di antara mencipta matlamat dan mencapai matlamat itu, pastinya mencapai matlamat itu agak mencabar, agak sukar sedikit. Namun kan tuan Muslim, mahu makan pun susah. Jadi kalau kita sudah set
kalau kita sudah nampak benda tu, kalau kita sudah nampak sesuatu yang ingin kita capai itu susah, maka jalan itu akan susah. Tapi biasalah kadang-kadang minda kita, diri kita bereaksi kepada sesuatu rangsangan itu pada peringkat awal kan, bila kita tengok macam susah. Tapi kita boleh bernegosiasi, kita boleh negotiate diri kita boleh menenangkan diri kita, alright. Contohnya kan, yakin je kau. Contoh. Tapi itulah petang ni saya mau berkongsi satu, iaitu apabila kita tidak tahu apa rahsia kejayaan, macam mana mau membuatkan benda ini berjaya. Okey, macam mana mau nampak supaya ini kita boleh mencapai kejayaan kita, kan? Okey, jadi kita akan pusing. Kalau kita kata aku tidak tahulah rahsia kejayaan, jadi caranya senang. Caranya senang. Okey, kalau kita tidak tahu apakah rahsia kejayaan, okey, kita cuba pula bongkar apakah rahsia kegagalan. Okey, kalau kita susah sangat mau memikirkan macam mana mau memikirkan bagaimana mau berjaya, okey, cuba fikirkan macam mana supaya dia tidak berjaya. Okey? Apakah mungkin apalah si Pak Boy ni kan, orang suruh cari apakah rahsia kejayaan, dia pula cari apakah rahsia kegagalan. Betul, kadang-kadang agak sukar untuk mencari apakah rahsia-rahsia kejayaan. Okay, jadi kita cuba reverse, kita cuba guna pendekatan terbalik. Kita cuba cari pula apakah mungkin yang menyebabkan kita gagal. Okey, apakah langkah-langkah ataupun apakah rahsia yang mungkin membuatkan kita kecewa, membuatkan kita kecundang, membuatkan kita gagal dalam apa yang kita ingin capai. Alright? Contoh, apa contohnya? Contoh senang. Contoh, tidak payah buat apa-apa. Itu rahsia gagal. Tidak payah buat apa-apa. Diam je. Diam je begitu. Sudah jumpa satu rahsia kegagalan. Mudah bukan? Jadi macam mana supaya ianya menjadi rahsia kejayaan? Kita buatlah something. Betul. Alright. Apa lagi? Apa lagi rahsia-rahsia kegagalan? Malas. Contoh. Malas. Jadi untuk dia untuk kita counter ataupun melawan balik malas itu, maka kita kena rajin. Apa lagi? Semua kita pandang negatif. Apapun dalam dunia, semua negatif. Semuanya negatif. Baru timbul satu cadangan daripada kawan kita, terus mana boleh berjaya ni. Tengok kita terus. Oi Zul, hari ni terima kasih kepada Ayah. Alamak, susah sangat lah mau baca tengah-tengah drive ni kan. Mana yang sempat saya jeling tu, saya jeling lah. Si Oci, siapa lagi, lama tidak nampak, mata pun agak masalah. Okey, so hari ni anda bersama Pak Boy untuk kita berdiskusi secara ringkas. I'm on my way to satu jabatan kerajaan hari ni. Ada perbincangan sedikit, bukan tentang company Pak Boy, tetapi tentang kemaslahatan umat lah. Okey lah, no problem. Okey, jadi Pak Boy cuba bawa satu pendekatan reverse psychology. Okay, kita cuba melihat ramai yang mungkin kata aku tidak tahulah rahsia kejayaan. Jadi kalau tidak tahu rahsia kejayaan, cuba pula cari apakah rahsia-rahsia yang membuatkan kita gagal. So kita cuba bercakap tentang rahsia kegagalan. Saya sudah katakan tadi, yang pertama tadi, tidak payah buat apa-apa. Itu sudah one of rahsia untuk gagal. Tidak payah buat apa-apa. Tatkala orang lain berbuat sesuatu untuk keluar daripada masalah. Contohnya pada ketika ini kita dalam pandemik COVID-19. Wah, kabar baik Kak Jamilah. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Okey, pada waktu pandemik ini mungkin ada yang merasakan sukar. Okey. Jadi ada yang membuat sesuatu. Ada yang membuat sesuatu. Dia try bisnes itu, try bisnes ini. Okey, jadi supaya kita gagal, senang. Tidak payah buat apa-apa. Tatkala orang lain berbuat sesuatu, kita duduk diam. Pandemik. Okey. Alright, tak ada pendapatan. Okey, no problem. Alright, so pasti gagal. Yakin je kau.
Tidak payah buat apa-apa. Alright, yang kedua tadi saya katakan try untuk jadi malas. Selalunya yang apa ni, kita kata macam mana mau berjaya, jadi rajin. Payah pula. Payah pula kan rajin ni. Aku bukan rajin. So try pula rahsia gagal. Try lah malas. Jadi kan sekarang ni Pak Boy bawa kepada satu pendekatan, kita terbalikkan. Okey, kalau susah sangat mau mencapai kejayaan, kita try untuk capai kegagalan. Yakin tak kau? Dia tidak pergi kudat, Tuan Faiz. Belum dapat lagi ke sana tu. Alright, jadi dia ada juga kata-kata, contoh, if you think being if you think wellness is expensive, try illness. Lebih kurang begitu. Kalau anda merasakan jadi sihat itu mahal, try pula sakit. Jadi sama juga tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah rasa untuk berjaya itu agak susah, try pula langkah untuk gagal. Saya rasa mudah sangat. Yes, mudah sangat. Okay, apa lagi mungkin kalau tuan-tuan dan puan boleh share di ruangan chat, apakah lagi langkah-langkah yang boleh membawa kita kepada kegagalan? Okay, tadi saya sudah tambah, melihat semua benda dalam keadaan negatif, okay, tidak boleh dicapai. Orang baru bagi pendapat terus dipotong. Okay, macam apa kata kalau kita buat ini, mana boleh berjaya tu? Sebab apa dia nampak kata dia tidak boleh berjaya? Sebab pengalamannya sudah membagi tahu yang dia tidak berjaya. Jadi maka dihukumnya semua. Okay, dia terus lamsam, dia terus generalize kan. Semua benda yang akan dialaminya adalah sama. Okay, sebab itu dalam kita punya model of world of communication, dalam minda kita, kita ada generalization, kita ada delete, kita distort. Okey, jadi kadang-kadang kita generalize benda-benda dalam dunia ni, kadang-kadang kita generalize. Okey, orang tu begini, mesti dia. Okey, kita tengok orang bawa laju, laju kurang asam punya kereta lajunya, rupa-rupanya mungkin sedang bawa isterinya. Okey, isterinya sakit ke apakah semua, kan? Sebab kadang-kadang kita ni meaning creator. Kita adalah pembina makna. Kita adalah pencipta makna yang paling hebat. So, dunia ni dalam keadaan neutral. Jadi kitalah yang memberi makna, kitalah yang memberikan definisi, kita yang memberikan maksud. Okey. Contohnya orang ni kenapa dia lambat memandu. Jadi kita kata, terus kita bagi makna, kita kata orang ni tidak pandai memandu. Kenapalah dia memandu di jalan raya ni? Bila kita ke depan, okey, rupa-rupanya seorang warga tua. Tengok, kita amat mudah memberikan makna. Okey, alright, kembali kepada persoalan tadi. Okey, minta maaf, saya cuba untuk untuk terbalikkan kita punya perbincangan ini. Sebenarnya kita punya tajuk adalah apakah rahsia-rahsia kejayaan. Kau rasa macam berat sangat. Orang kata, apalah Pak Boy, banyak betul rahsia. Janganlah bagi rahsia, bagi tahu saja. Memanglah Pak, kita sedang membagi tahu rahsia-rahsia lah ni. Tapi bila kita bercakap tentang rahsia kejayaan, kadang-kadang orang berat mau terima. Macam susah, ya Allah, susahnya mau berjaya. Ya, aku perlu cekal, perlu tabah, perlu berani, perlu memandang dunia ni sebagai positif. Apa lagi? Ada impian, kena buat perancangan yang bagus dan melaksanakannya. Okey, kena pergi berguru, kena itu, kena susahnya mau berjaya. Okey, sekarang ni petang ni Pak Boy bincang bagaimana caranya untuk kita mencapai kegagalan. Mudah ataupun tidak? Yes, setakat ini mudah. Okey, setakat ini mudah. Okey, jadi orang yang malas, jadi orang yang katalah kalau dia pelajar, okey, ponteng sekolah, okey. Mungkin. Okey, lepas tu apa lagi? Okey, kalau dia berniaga, okey, jangan serius. Jangan ambil indah, biarlah. Okey, lepas tu apa lagi? Boleh bah. Jadi okey, kalau Pak Boy cakap yakin, Pak Boy susahlah jadi yakin. Okey, tidak payah yakin. Itu senang.
Jadi hari ini kita berkongsi tentang resepi-resepi gagal. Yes, senang. Tidak payah yakin. Tidak payah yakin. Berani, tidak payah berani. Takutlah. No, tiada masalah. Kena sedia mencuba. Pak Boy, aku takutlah mencuba. No problem, tidak payah mencuba. Tengok, mudah sangat resepi untuk gagal. Kan? So if you think being success, if you think to achieve success is difficult, try failure. Sama ada mudah ataupun senang. Pastinya senang untuk kita mencapai kegagalan. Alright. Okey, contoh kita sedang memandu di jalan raya. Mudahkah untuk jadi selamat? Susah, mau kena tengok, mau kena hati-hati, mau kena pandang sana, pandang sini. Jadi senang. Carilah jalan yang tidak selamat. Betul tak? Betulkah banyak perkara-perkara negatif? Yes, senang. Banyakkan perkara-perkara negatif. Yes, bagus. Senang. Untuk menjadi berjaya, orang selalu sebut, jadilah berminda positif, emosi yang positif, pemikiran yang positif. Pak Boy, susahlah mau datangkan benda-benda positif dalam minda ni. Okey, senang, no problem. Banyakkanlah perkara-perkara negatif untuk gagal. Yes. Minta maaf lah kalau dia pelik. Lain pula perbincangan Pak Boy ni. Bawa pula tidak ada resepi kerjaan, tidak tahu resepi kerjaan, no problem. Jadi saya mau suggest, kalau tidak ada, susah sangat mau melakukan rahsia-rahsia kerjaan tersebut, okey, kita cuba pula untuk resepi gagal. Pastinya kita tengok mana yang paling susah, mana yang paling mudah. Dan setakat ini daripada perbincangan kita daripada awal tadi, memang nampak sangat yang paling mudah adalah untuk gagal. Betul tak? Yang paling senang untuk dilakukan adalah tidur, adalah untuk bermalas-malasan. Jadi tengoklah yang mana paling mudah. Sebab manusia ni, terima kasih Bang Rosmadi. Alhamdulillah, saya on the way ke JPN, ke PPD. Jadi insyaAllah, tengok, untuk selamat ni susah. Tengok kereta tadi, dia masuk ke lorong saya ni, dia tidak tengok lagi depan belakang, dia mau jalan tadi. Okeylah, no problem. Tapi dia membahayakan orang lain. So mana yang bagus? Jadi boleh pilih. Hai, apa khabar anda semua? Bersama Pak Boy. Sebenarnya saya cuba juga mau up semula, bukan up lah, mau rebrand Pak Boy tu. Saya mau up NBH, Nur Hasidi bin Hasan. Tapi macam jenama Pak Boy tu kan, tidak tahulah apa pandangan anda. Okey, so apa khabar anda semua? Anda bersama saya, Nur Hasidi bin Hasan, ataupun orang lebih kenal saya dengan nama Pak Boy. I'm a motivator, I'm a trainer, I'm a kadang-kadang saya jadi facilitator, kadang-kadang saya jadi speaker. Okey, saya juga coach, saya juga counselor. Wow, banyaknya kan. Jadi petang ni kita cuba untuk berkongsi. Saya cuba terbalikkan. Instead of kita bincang tentang rahsia kejayaan, kita cuba cari pula rahsia kegagalan. So ramai mengeluh bila kita share tentang rahsia kejayaan ni, macam-macam, banyak soalan itu kan, banyak sangat. Jadi Pak Boy, kalau begitu tidak boleh begini. Ya. Okey, jadi Pak Boy, kalau mau berjaya, saya biasa buat ini, jadi tidak bolehlah buat ini. Terpulang. Jadi sekarang ni saya share tentang bagaimanakah rahsia-rahsia untuk kita gagal. Okey, pertama tadi, melepak tak tentu, buang masa tak tentu, disuruh bekerja keras tapi malas, selalu berfikiran tertutup. Ya, betul. Kan senang kan? Senang. Kak Jamilah sudah
mencadangkan, okey. Langkah-langkah untuk rahsia-rahsia untuk mencapai kegagalan. Melepak tak tentu arah, buang masa tak tentu. Ya, senang. Buat kan, buat. Lepas tu apa tadi? Disuruh bekerja keras tapi malas. Yes, ini salah satu rahsia-rahsia untuk gagal. So kalau anda kalau anda rasa apa namanya melakukan untuk berjaya itu payah, okey, kita try ni rahsia untuk gagal ni. Senang, woi. Setakat ini rating. Setakat ini dalam perbincangan tadi yang paling mudah instead of di antara dua berjaya ataupun gagal, yang paling mudah sekarang ni yang berada di carta atas adalah untuk gagal. Hai, apa kabar anda semua? Terima kasih. Hari ini sepatutnya saya menumpang kereta kawan. Tapi saya mungkin lepas berurusan ni mungkin ada apa namanya, ada tujuan lain lagi. So saya decide untuk bawa kereta sendiri. Even sekarang ni pun tidaklah juga terlampau jam. Okey, jalan. Dan bolehlah saya share dengan anda semua kan tentang apakah perbincangan kita ni. So itulah kan tuan saudara tu. Untuk berjaya ni macam-macam mau kena buat. Ya. Untuk berjaya ni mau kena ada target. Mau kena letak target. Lepas letak target, kita kena percaya pula kepada target itu. Lepas kita percaya kepada target itu, kita kekal positif pula kan, berfikiran positif pula. Lepas tu banyak. Okey, lepas tu dalam kita mau mencapai kejayaan tu, okey, cekal dengan cabaran-cabaran yang mendatang. Tempuhilah dia. Susah kan. Susah. Kita kena memiliki pemikiran yang lain berbanding orang lain. Susah tu. Tidak payah buat tu. Susahnya kan mau berjaya. Jadi kita cuba pula. Okay, rahsia gagal. Kan macam Kak Jamilah kata apa tadi? Melepaklah. Okay. Lepas tu kalau boleh tidur sepanjang masa, tidak payah buat apa-apa. Orang cari kerja, kita tidak cari kerja. Bagus. Itu pun satu tabiat yang paling mudah. Paling mudah. Okey, lepas tu banyakkan bercakap, jangan buat tindakan. Senang tu. Paling baguslah banyak bercakap ni. Tapi tindakannya tiada. Memang. Mudah sangatlah tajuk ni. Ada aja lah si Pak Boy ni. Kan. So kadang-kadang kan saya teringat Allahu Akbar, berjatuhan lah semua. Saya teringat orang-orang tua kita kan, bila dia mau menasihatkan tu. Okey. Apa tadi, kalau katalah dia tidak mau anak tu panjat pokok, panjat. Panjat. So mungkin begitulah kali yang masuk ke, kita cuba reverse sedikit. Terima kasih pada adik-adik kita yang share, banyak di-share. InsyaAllah mudah-mudahan ia pun ianya membawa keberkatan kepada anda, kepada kita semua kan. Ya, Pak Boy menyampaikan, anda share pun ada perkongsian pahalanya di situ kan. Susah ke share? Susahnya share tu. Jadi apa cara paling mudah? Tidak payah share. Kan. Alright. Okey, contohnya pelajar. Apakah antara faktor-faktor untuk berjaya? Pastinya belajarlah kan. Pastinya belajarlah. Jadi kalau susah sangat mau Allah Akbar. Saya kena off dulu ya. Sebab Allah Akbar, kerana saya kena kena scan. Pergi JPN, pergi PPD. Boleh. Terima kasih ya.
Alamak, sorry. Terberhenti kita punya ni. Alright. So saya sudah sampai di Allah. Okay, so kita cari parking dan tunggu kawan. Okay, kawan masih dalam on the way ke sini. So, okay, saya harap anda faham maksud Pak Boy. Saya harap anda faham apa yang Pak Boy cuba sampaikan. Okay, maksudnya Pak Boy cuba bawa anda kepada suatu pemikiran yang okay, gila-gila sedikit lah kan. Kan, maksudnya kalau rasanya mau berjaya itu macam pelajar lah, macam student kan. Kalau rasanya mau berjaya itu rasa macam apa ni, payah. Okey, jadi try lah gagal pula. Try lah gagal. Okey, saya dapat parking, mudah-mudahan saya berjaya dalam parking ini. So rasanya macam apa ni, macam payah rasanya. Tapi no problem. Sebab di kawasan ni dia ada kawasan yang dia parking ni kan, dia makan apa ni, dia makan ruang. Bila ada orang parking di depan kita ni, dia jadi susah. Tapi no problem. Senang kan kata tadi, bila susah janganlah parking. Alright, sudah berjaya parking, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, so kita sambung. Okey, sebentar lagi saya akan tamatkan lah. Sebab saya ada appointment. Appointment lama lagi kan, 2:30. Tak apalah. Alright. Okey, so saya cuba bawa anda kepada, maksudnya tuan-tuan sekalian, kalau rasanya sukar untuk berjaya, okey, kita cuba pula untuk gagal. Yes, gagal ni tidak perlu banyak usaha. Kan bila kita share, okey, contohnya kepada pelajar, okey, adik sekalian, dia kena belajar ni, kena bahagi masa dengan bagus, okey, kena manage diri dengan bagus, okey, kena menjadi anak yang baik, anak yang hebat. Okey, anak yang hebat, anak yang yang kena jadi anak yang hormat kepada ibu dan bapa, apa semua. Susah sangat kan? Susah. Pak Boy ni banyak pula rahsia kan dikongsi untuk berjaya ni. Macam susah lah. Okey, kalau begitu no problem. Kalau begitu betul-betul try gagal, sebab gagal sekali bukan gagal selamanya kan Pak Boy. Ya, betul lah, try lah gagal. Yes. Bagus juga. Saya Pak Boy cuba bawa kepada ni. Pak Boy bukanlah mau menidakkan kegagalan tu, cuma dalam proses untuk kita mencapai sesuatu itu, okey, kita kena akur yang kita akan mencapai mungkin kita akan gagal pada peringkat awalnya, sebab hanya yang pernah gagal sahaja yang dapat faham tentang apakah maknanya berjaya. Okey, hanya yang pernah menangis, hanya yang pernah menangis yang tahu betapa nikmatnya gembira. Kan, hanya yang pernah miskin yang tahu betapa nikmatnya apabila menjadi sudah kaya sedikit ataupun sudah senang sedikit. Jadi hanya yang pernah kecewa ataupun dikecewakan akan mengerti artinya dihargai, artinya contoh yang artinya dicintai, kan. Jadi itulah maksudnya, apa yang saya cuba membawa hari ini adalah kita cuba untuk berjaya. Sebab
belum tahu, belum cuba belum tahu, belum cuba belum tahu. Kan banyak macam sesuatu dasar, sesuatu contohnya kalau guru-guru tu kan mungkin ada beberapa rumus atau formula. Jadi sebelum hadirnya satu formula tu pasti dia melalui suatu proses percubaan, gagal, tidak menjadi. Contoh dia eksperimen. Eksperimen tidak menjadi. Bila kita tidak menjadi, maksudnya kita terus kita terus cuba lagi. Sebab bila dalam proses kita eksperimen, dalam proses pembelajaran, bila anak-anak itu mungkin tidak berjaya dalam, contoh kita buat eksperimennya tidak menjadi. Jadi kita akan terus kata apalah ni. So kita hargai proses pembelajaran. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita mau mencapai matlamat, kita kadang-kadang akan akan terfokus kepada hasil. Akan terfokus kepada apakah yang akan berlaku selepas ini. Contoh. Ya, betul, siapa? Shibulibah. Aku pun lupa namanya betul. Sorry lah. Abang pun lupa. Betul tu. Saya dulu selalu gagal dan menangis, tapi dengan sakit hati dan cuba sahut sabar kan itu. Tu dia alhamdulillah berjaya. Alhamdulillah. Sebab orang yang akhirnya yang boleh survive, terutama dalam contohnya macam pandemik ni kan. Pandemik ni usahawan yang berjaya, yang saya nampak dia relax, yang nampak dia tenang, adalah orang yang pernah kecundang dulu. Adalah orang yang pernah dulu dia gagal dalam perniagaan, orang yang dulu dia pernah pernah rugi, pernah ditipu apa semua. Jadi dalam pandemik ni, dia kan relax sebab dia pernah melalui kisah-kisah duka seperti suatu ketika tu. Jadi apabila berlaku pandemik ni, ya betul lah, kadang-kadang dia lebih tahu untuk dia negosiat dengan diri. Setelah kan kita kena dalam satu ilmu minda ataupun emosi, kita perlu bernegosiasi dengan diri. Kita bernegosiasi dengan diri, kita kadang ada istilah self talk tu kita kena design dengan bagus. Jangan sampai automatic self talk kita yang ambil alih diri kita, minda kita. Sebab dalam diri kita ni ada dua. Satu, ada dua ni Allahu Akbar. Ni automatic mechanism dalam diri kita, dalam minda kita. Yang pertama, automatic failure mechanism. Yang kedua, automatic success mechanism. Yang selalu akan hadir dalam diri kita adalah automatic failure. Apabila kita berhadapan dengan sesuatu, contohnya tugasan, contohnya mungkin ada cabaran, contohnya mungkin ada sesuatu perkara yang kita mau buat, matlamat kita, kadang-kadang yang datang dulu ke dalam minda kita adalah failure, automatic failure mechanism. Maksudnya apa? Dalam minda kita dia boleh kan ni? Alah, tak boleh lah ni. Alah, susahnya. Tengok. Alright, jadi kita perlu tukarkannya kepada automatic success. Tapi automatic success ni kadang-kadang dia tidak menjadi sistem auto. Dia belum dapat menjadi sistem auto dalam diri kita. Jadi bagaimanakah untuk kita membuatkannya menjadi sistem auto, supaya automatic success ini pun menjadi auto seperti mana failure tadi. Failure tadi kita mau ubah dia pula kepada manual. Kan, kalau boleh kita dapat kontrol dia, kita tidak mau dia menjadi auto. Kita tidak mau dia menjadi auto. Dia seringkali mengganggu kita punya keinginan. Dia selalu mengganggu kita punya keinginan untuk mencapai matlamat kita. Matlamat yang bagus lah. Kalau matlamat yang tidak bagus, bagus juga tu automatic failure ni sebenarnya. Contohnya aku mau buat jahat, aku mau curi benda tu. Tiba-tiba automatic failure. Nanti kau kena tangkap. Itu okey. Itu okey. Dia ada situasinya, dia perlu aktif dalam diri kita. Jadi tapi dia auto, maksudnya tadi kalau kita ada
keinginan untuk buat jahat, okey, jadi sistem failure tu berfungsi dengan bagus untuk supaya kita tidak buat jahat. Tapi kan dari satunya, bila kita ada keinginan, bila kita ada harapan, bila kita ada matlamat apa semua, sering kali automatic failure mechanism ni ambil alih. So di peringkat awal. Jadi di situlah kita perlu bernegosiasi dengan diri. Di situlah kita perlu buat design kita punya self talk dengan bagus. Jadi kita boleh attack automatic failure mechanism tadi dengan success mechanism. Dan apabila benda ni berlaku pelaziman, berlaku suatu proses di mana dia menjadi lazim, kita konsisten, kita buat selalu. Okay, kita bila datang pemikiran negatif, no, aku pasti boleh buat. Okay, bila datang lagi, no, aku yakin aku pasti boleh buat. Okey, datang lagi, no. Okey, kita cuba dulu. Jadi benda tu akan menjadi auto nanti. Maksud tanpa benda negatif ni dia akan datang. Benda negatif dia pasti akan datang. Tapi bila kita sudah biasa, dia akan menjadi automatic. Okey, kita punya negotiation tu no. Dia terus. Bila datang saya pemikiran negatif, aku tidak boleh berjaya. No. Tapi sebab kita sudah lazimkan diri kita, dan kita pun pernah melalui proses kegagalan dulu, dan kita boleh berjaya. Jadi dia sudah ada bukti. Jadi dia akan membuatkan benda tu jadi lazim, dan automatic success mechanism akan menjadi dominan. Okey, dalam diri kita. Okey, alright. Ya, ramai ni, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang share, alhamdulillah. Okey, sekali lagi bagi yang belum kenal saya Nur Hasdi bin Hasan, ataupun orang lebih selesa panggil saya Pak Boy. Saya asal Sabah, berketurunan Brunei. Isteri saya pula berketurunan Bajau Sampurna. Kan, tapi campur-campur jugalah. Okey, dan saya sebagai seorang motivator, saya sebagai seorang trainer, saya lebih kurang macam training consultant lah. Okey, so petang ni just berkongsi sedikit sementara menunggu sahabat-sahabat saya datang. Okey, kita ada suatu perbincangan nanti di satu pejabat di atas. Jadi insyaAllah, jadi harapnya anda boleh faham apa yang saya cuba sampaikan. Okey, mungkin ada yang boleh catatkan semula. Jadi insyaAllah, sebetulnya kan, kalau kita dalam proses kita mencapai kejayaan tu, pastinya cabaran-cabaran, masalah-masalah itu pasti. Sebab masalah dunia ini terus berfungsi. Sebab masalah lah kita terus hidup. Sebab masalah lah anak-anak terus pergi ke sekolah. Sebab masalah lah kita masih ada kerja. Kan? Contohnya macam kita ni pekerja, kenapa kita diminta bekerja? Sebab kita ada masalah. Di kilang tu masalah macam untuk menjadikan jadi baju, masalah lah tu. Okay, kalau macam guru-guru di sekolah, okay, apa maksud papa masalah? Kita mengurus masalah di sekolah. Anak-anak yang kita perlu ajar. Okey, hari ni dia belajar tambah, dia belum tahu tolak. So itu kan masalah. Jadi besoknya kita ajar lagi tolak. Jadi rupa-rupanya kita ni adalah solution provider. Kita ni adalah penyelesai masalah. Kita ni adalah orang yang membantu. Kita ni adalah orang yang boleh mengurus. Okey, kita menguruskan badan satu hal lah. Kita mengurus masalah-masalah yang mungkin kita hadapi. Alright. Macam okey, contoh macam sekarang ni pandemik. Pak Boy training. Apa masalah? Tidak boleh kursus secara berhadapan contohnya. Okay? Kena dikurangkan apa semua. Jadi caranya apa? Kita ada solution provider. Contohnya kita ada Zoom, kita ada Google Meet, kita ada apa lagi? Kita ada Webex, kita ada macam-macam. Jadi kadang-kadang kita tersalah fikir tentang masalah. Kita kena redefine the problem.
Contoh, banyak masalah ni membuatkan orang kaya. Banyak masalah membuatkan orang kaya. Contoh, okey, di sini contoh sekarang saya di KWSP. Okey, dulu tiada bangunan KWSP ni, tiada bangunan kuasa ni kan. Okey, jadi apa masalah? Okey, pejabat kurang, apa sebanyak-banyak pejabat-pejabat, jabatan-jabatan tiada pejabat. Jadi macam mana? Okey, penyelesaiannya adalah bina bangunan ni. Okey, orang mau naik tangga sakit kaki apa semua. Jadi macam mana supaya orang sakit kaki boleh naik tangga dengan bagus? Okey, maka dihasilkan elevator, dihasilkan tangga tu kan, dengan apa ni, dengan apa ni, lift tu. Jadi tengok bagaimana orang daripada Papar mau ke KK bergerak dengan mudah supaya sampai di sini dengan cepat. Dulu masalahnya lambat. Jadi tengok macam mana kan masalah ini membuatkan kita ada yang menjadi kaya, ada yang menjadi mudah. Contohnya sekarang ni projek Pen Borneo. Kenapa perlu projek Pen Borneo ni? Sebab kita perlu bina satu jalan alternatif. Sebab Sabah ni sudah dia macam KK, okey, dia sudah apa ni, macam Papar ke KK. Wow, kan kalau jalan biasa dalam tidak sampai 50 minit boleh sampai sudah ke KK. Tapi di waktu pagi, di waktu kemuncak, wow, janganlah, mungkin boleh sampai 3 jam, 4 jam. Kan okeylah yang biasa di KL, yang biasa di Selangor apa semua tu, okeylah kata biasalah, okeylah itu anda biasa, no problem. Okey. No problem lah bagi anda yang sudah biasa dengan jam tu, anda sudah dilatih. Tapi saya yakin anda pun tetap bising juga. Jadi masalah itu membuatkan masalah itu membuatkan pentadbir negara kita memikirkan sesuatu untuk memudahkan rakyat. Contoh. Lepas apa lagi? Macam mana? Okey, nyamuk. Masalah tidak? Masalah. Kalau kita bertanya kenapa Allah ciptakan nyamuk kan? Pasti ada sebabnya. Kenapa lalat ni, kenapa? Cuma bayangkan kalau Allah tidak ciptakan lalat. Cuma bayangkan buang sampah merata-rata pun tiada lalat, buang kotoran bangkai pun tiada lalat. Apa akan jadi? Oh, ni di bawah di tempat parking saya ni memang rojak yang sudah dimakan diampai di situ apa semua, lepas tu ayam apa semua dibuang di situ. Sebab masa tu istilah kebersihan mungkin lain. Jadi sebetulnya pentingnya masalah ini. Sebetulnya kita mau kena hargai. Sebetulnya tuan-tuan Muslim, bila kita ada masalah, yang pertama kita kena hadapi ya. Bila kita ada masalah, kita kena hadapi dia. Yang dalam kita menghadapi itu, kita perlu kena define ataupun redefine, ataupun berikan makna, ataupun mengenal pasti masalah dengan bagus. Supaya itulah kita mau kena hadapi dengan bagus. Okey. Contoh kita ada masalah. Oh, aku tidak masalah. No, ini bukan masalah. No, it's okay to have problem. It's okay to have problem. Saya ada masalah. Kan dalam pandemik ni, bisnes tidak berapa jalan. Okey, ada masalah. Tapi saya sudah dilatih dulu. Bisnes saya hampir bankrupt. It's okay lah. Alright. Okey, maksudnya yang pertama tadi kita perlu hadapi. Bila kita ada masalah, ada cabaran apa, kita kena hadapi. Satu petua untuk kita berjaya, kalau kita takut kepada sesuatu itu, kita perlu buat yang kita takut tu. Kalau kita takut gagal, kita buat yang gagal tu. Kalau kita takut menyanyi, ni Tuan Muhammad Jai ni, suaranya memang sedap ni. Kalau kita takut menyanyi, itu yang kita buat. Kalau kita takut mau live di Facebook, itulah kita buat. Kalau kita takut mau bercakap di hadapan publik, itulah kita buat. Dengan ketakutan itulah membuat kita buat dan kita mempelajarinya. Okey, yang pertama kita kena hadapi. Okey, hadapi. Yang kedua, hayati ia. Masalah ini kita perlu hayati. Apakah sebabnya aku ada masalah ini? Kenapakah masalah ini wujud? Kita kena hayati. Apakah mungkin perkara-perkara yang lebih baik yang aku dapat daripada masalah ini? Contohnya kan, okay, dengan masalah ini aku dapat rupanya aku selama ni lupakan Tuhan. Aku kurang bersalawat. Aku lama sudah aku tidak sembahyang. Mungkin inilah sebabnya aku. Contoh. Okay. Kenapa bisnes segal? Aku tidak ada penyata. Aku tidak jaga. Okey. Kita kena hayati, kita kena kenapa mungkin kita menerima masalah ini? Kan contohnya
tadi kita sudah hadapi, dan yang kedua kita cuba hayati, kita cuba kaitkan pula dengan unsur-unsur kerohanian. Contohnya bagi yang muslim tu selalunya kalau dia ada bermasalah, dia akan sering kali merujuk ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa usaha, tidak dibebankan seseorang itu dengan sesuatu yang dia tidak dapat tanggung. Contohnya maksudnya pasti Allah memberikan masalah kepada kita, masalah cabaran-cabaran yang boleh kita hadapi, yang boleh kita atasi. Okey, so hayati ya. Okey, hayati ya. Yang ketiga, okey, yang ketiga, nikmati ia. Masalah yang kita perlu nikmati. Macam kita main game, macam kita main PUBG apa semua, kan challenge tu kan kita, tapi kita perlu nikmati ya. Kita enjoy the game. So ini yang kita panggilkan tuan-tuan sekalian. Sekarang ni sana sini kita dengar tentang game changer. Okay, jadi kita we have to change the game. Tapi to change the game, kita mau kena tukar kita punya frame minda kita. Bagaimana kita melihat masalah. Ini tengah Pak Boy tolong buat ni. Yang Pak Boy tolong bawa, tuan-tuan sekalian, saya cuba ubah diri Pak Boy. Saya cuba bawa kepada untuk kita ubah kita punya frame minda. Okay, frame pandangan kita kepada masalah. Sebab selagi mana makna yang kita berikan kepada masalah tetap dengan masalah yang selama ini yang agak tradisional, yang selama ini masalah ini adalah ini, masalah ada problem, masalah ada so mungkin kita akan agak sukar untuk keluar. Okay, yang pertama tadi hadapi, yang kedua hayati, yang ketiga nikmati ia. Okay, nikmati ya. Nikmati, jalani. Okay, enjoy, move on, execute. Okay, buat. Enjoy. Okay, lepas tu kaji apa semua. Okay, dan yang keempat, okay, yang terakhir adalah ikhlaskan saja. Sebab kita ikhlaskan, ya Allah Tuanku, aku reda atas apa yang kau berikan ini. Ya Allah, ya Tuanku, contohnya macam ada satu doa tu kan dalam ayat Quran, surah ayat berapa, Pak Boy lupa. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita jadikan doa, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan sepenuhnya urusanku. Aku serahkan sepenuhnya urusan aku kepada Allah. Okey, aku serahkan urusan aku sepenuhnya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Allah itu Maha mendengar kepada hamba-hambanya. Tengok, setiap pagi baca ni, wa ufawwidu amri ilallah, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kita serahkan saja, kita ikhlaskan. Ada masa ikhlaskan, ya Allah Tuanku, mungkin ini kifarah. Kan ini mungkin kifarah untuk aku, ya Allah, mungkin aku pernah melakukan dosa, ya Allah, aku mungkin melupakanmu, ya Allah. So kita ikhlaskan saja. So itulah, apabila kita cuba mengikhlaskan, ada pula muncul pula tentang terapi kemaafan. Okey, yang ini next kita akan berkongsi nanti, tentang terapi kemaafan, insya-Allah. Mudah-mudahan Pak Boy ingat tentang terapi kemaafan. Sebab kadang-kadang kita sakit sendiri sebab bawa marah ni. Tapi nantilah kita akan cuba discuss. Okay, so alright. So, kalau anda tidak tahu tentang rahsia kejayaan, okay, no problem, carilah apakah rahsia gagal. Jadi terbalikkan. Alright, so itu saja daripada Pak Boy. Terima kasih kepada yang share. Terima kasih kepada adik-adik kita daripada alumni Lima Awam. Okey, yang sudi share, dan juga sahabat-sahabat lain yang sudi share, Kak Jamila, Abang Ismail, Abang P. Suril tidak sebut tadi sebab ya, macam mana, saya pun tidak berapa arif untuk cek-cek yang hadir ni. Mungkin kena tekan-tekan lah kan, sebab tadi saya drive agak sukar. So itu saja daripada Pak Boy. Terima kasih kepada anda semua perkongsian. So sebentar lagi Pak Boy ada temu janji jam 2.30. So itu saja daripada Pak Boy. Sekian dulu, bertemu di lain masa. Ingat, yakin je kau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.